Betul. Tuan Nazri, saya percaya Tuan Nazri ada juga karya-karya, mungkin pengalaman Tuan Nazri sendiri, ada karya-karya yang di-reject kan, lepas dah come out dengan satu idea ni, tidur dekat office, dekat meja, so end up bila pergi tu karya aku tak diterima macam tu kan. So, bila benda macam tu, dan macam mana Tuan Nazri sendiri kira macam calm down balik and cure balik rasa kecewa tu, dan benda macam tu berkaitan apa? Adakah preker grafik tu yang salah ataupun klien tu yang tak faham ke atau macam mana? Okey, dia maknanya dia tak ada proper briefing tu. Dia tak ada briefing yang betul. Okey. Maknanya sesuatu projek tu dia ada perlu briefing yang betul, iaitu kita kena kaji sasaran. Okey, kita punya artwork kita ni siapa sasarannya? Psikografik, maknanya psikologi orang yang melihat produk kita. Okey. Lepas tu demografik, dia orang ni macam mana dengan kehidupan dia orang, pendapatan dia orang. Contohnya kalau saya nak buat multimedia, kerja-kerja computer based learning, saya tahu yang menggunakan adalah engineer. Sampai tahu tak kita kaji engineer ni boleh pegang mouse macam mana, tangan dia orang ni kasar, dia boleh pegang ke tak pegang ke kan. Yes. Perlu kena button ni kecil-kecil ke. Kalau kita buat kempen pula, kalau kita nak bagi flyers dekat kampung tu jenis macam mana. Dia orang ni biasa pergi dia bersosial macam mana, kena kaji. Yes. Jadi itu sebagai mana dia tak boleh, kita punya guideline kita kena ada benda tu. Jadi apa yang berlaku bila tak ada benda ni, so ding dong, grafik nak bagi rasional pun tak gerti, pun tak faham rasional tu apa. Kenapa buat benda ni? Kenapa buat color merah ni? Sebab di kampung ni diorang memang sekian. Jadi saya gunakan poster saya di sini. Sebab apa menggunakan kempen ni memerlukan penggunaan elemen kanak-kanak. Disebabkan kampung ni memang ramai budak-budak yang bersepah ke semua kan. Jadi itulah guideline dia. Jadi tak adalah berlaku ding dong, habis pun sikit lah, tukarlah jenis budak je ke. Ini memang tak ada rasional. Tidak ada briefing. Jadi ada briefing membuatkan yang marketing tengah keluar habis marketing, klien tolak. Klien balik grafik tension. Kenapa tak counter balik? Jadi sebenarnya konsep ni kena clear dulu dengan klien. Ataupun pengguna. Kita kena kaji pengguna kita ni sebenarnya. Pengguna grafik ni sebenarnya. So psikografik, demografik tu memang kena kaji, memang kena study dulu. Saya setuju. Macam mana yang Tuan Nazri maklumkan tu, betul lah. Kalau kita nak jual ubat kurus, takkan kita nak pergi kalau kita tak tahu, kita pergi tu dekat orang yang dah sedia kurus. So tak kenalah target tu. So that's why. So demografi, target, objektif kita tu semua kita kena gaji dulu, and klien tu sendiri kena brief dengan complete dengan supaya kita faham. Orang seni ni pun halus. Dia punya pemikiran tu halus. Okey, bila bagi tahu macam ni dia dah imagine lah. Bila dah bagi tahu macam ni dia dah imagine dah. Kadang-kadang dia punya level tu, dia punya level. Contohnya kalau dalam organisasi advertising ke, dia memang ada art director dia. Art director akan come out dengan idea dulu. 2-3 maknanya dalam bentuk sketch ke apa semua ke, dia buat macam simple punya grafik dulu dia out semua kan. Yes. So bila dah kena creative director setuju, okey, kita boleh submit, kita boleh propose pada klien. Pilih 2-3, so barulah graphic designer ke atau visualizer akan buatkan benda tu secara proper. Ada text kat sini. Contohnya kita nak buat cover magazine ke macam tu kan. Yes, betul. Jadi sebenarnya begini berkumpulan sebenarnya. Betul. Saya setuju tu Tuan Nazri. So kalau katalah individu benda tu tak gimana, tak payahlah. Kalau kau nak kerja seorang-seorang. Tapi kalau seorang individu, walaupun individu ni buat, kalau dia ada pemikiran macam tu, dia ada come out dengan rasional. Sebab apa tuan, saya buat benda ni, saya punya design saya ni memang saya highlightkan item ni sebab rasa saya produk tuan ni memang menunjuk kepada sasaran yang sia-sia-sian kajian saya. So saya buat rasional. So kena ada rasional. Ada rasional ni sebenarnya sangat membantu. Daripada karya harga 500 boleh jadi 50,000 sebenarnya. Betul. 500 boleh pergi 50,000 kalau ada rasional yang dahsyat. Betul. Silap-silap lagi bagus daripada klien tu nak sendiri. Betul Tuan Nazri. Betul. Sebab tu dia ada promise dalam advertising kita buat branding, saya kena ada promise. Saya boleh buat promise yang kalau karya saya ni keluar, saya punya karya saya dengan kempen saya macam ni, dengan grafik saya punya konsep macam ni semua, produk tuan akan terjual laris tu kan. Orang akan ingat produk tuan. So saya charge begini 200,000.
Okey, Tuan Nazri. Sedar tak sedar kita dah lebih kurang nak dekat sejam dah Tuan Nazri kita bersembang-sembang ni. So dekat sini kita nak sapa dulu sahabat-sahabat kita dan saya nak bacakan soalan yang ada di ruangan komen sekarang ni. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Saya berminat dalam bidang grafik tetapi saya dari bidang yang berlainan. Jadi macam mana saya nak menceburi bidang rekaan grafik ni? Terima kasih. Macam mana tu Tuan Nazri? Okey, dia sebab tu saya selalu balik kepada benda ni bakat kan. Tapi dalam masa sama, kita boleh test bakat kita sebab tools banyak. Betul. Tools banyak. Tuku besi tu dah pasal-pasal paku semua dah ada. Kita test lah, kita buat lah 1-2 produk. Kita tengok boleh diterima pakai ke tidak, macam mana sambutan kan. Jadi pada saya boleh cuba sebab tools banyak. Mungkin tuan ada berbakat, Amin Mahmud kan, berbakat kat situ. Saya tak tahu, ramai. Sebab benda ni talent. So masih terbuka. Kalau Allah dah bagi talent, sebab Allah bagi talent ni dia tidak sia-sia. Kita kena usaha bersuburkan bakat kita tadi. Maknanya dalam kes ni kalau rasa-rasa berbakat, ambil toolsnya semua, cuba buat. Rasa-rasa boleh diterima, buat betul-betul, fokus betul-betul. Kalau dapat, buat kajian, cari ilmu, ambil course sikit-sikit ke. Dan fokus. Dan sebenarnya ramai juga yang sebenarnya. Jadi mungkin dia orang tu tercebur mungkin sebabkan mak bapak ke kan yang atur kan. Tapi rupanya dia buat jadi pandangan dia cantik je. Dia buat benda tu cantik dan kena dengan konsep. Dia kena pula dia boleh come out dengan rasional yang bagus. Yes. Ada falsafah dekat situ. Itu betul. Setuju. Tak salah. Cuba. Okey, soalan kedua. Assalamualaikum tuan. Saya nak tanya apakah grafik itu art dan apa bezanya? Okey, grafik ni dia sebenarnya adalah sebuah karya yang berdisiplin. Patut bagi graf. Kan? Dia ada graf disiplin ni. Ada grid dia. Disiplin ni sebenarnya tujuannya sebab dia selalunya berkaitan dengan kemasyarakatan. Faham tak? Boleh saya kaitkan balik. Dia benda yang melibatkan disiplin ni, benda yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Maknanya dia memang ada sebuah karya yang berdisiplin lah senang cerita. Yang disesuaikan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. So jangan lupa dia adalah visual communication. Dia komunikasi secara visual. So kalau bukan visual ni, dia tak boleh buat benda yang terlalu yang orang susah nak faham, tak faham. Sampaikan orang lalu dekat tepi jalan nampak dia punya billboard advertising tu, tak faham lah. Alannya lah, tak ingat lah. Pada billboard 200-300 ribu kan. Jadi dia melibatkan visual communication. So dia adalah sebuah seni yang berdisiplin pada saya lah. Seni tampak yang berdisiplin. Betul. Subhanallah, besar. Best lah. Bila saya pun imagine, best sebenarnya dalam grafik. Kenapa daripada dulu mak saya tak suruh saya pergi kat dalam bidang grafik? Takut rosak jadi grafik. Itulah tu. Subhanallah. So Tuan Nazri, so saya rasa cukup dengan dua soalan tadi tu. So kepada sahabat-sahabat, terima kasih kepada yang bertanyakan soalan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini dan satu perkongsian yang sangat-sangat baik. So mungkin Tuan Nazri ada kita dah nak pun landing, kita dah pun nak tutup untuk kita punya sesi pertama ni, insya-Allah. Mungkin Tuan Nazri ada nasihat-nasihat kepada institut pendidikan, mungkin silakan. Atau kepada pelajar-pelajar itu sendiri, Tuan Nazri. Saya ucapkan terima kasih sebenarnya menjemput saya Politeknik Johor kan. Di Johor. Dan juga saya rasa benda ni satu di titik tolak atau permulaan untuk membetulkan persepsi. Saya rasa program ini sangat bagus untuk membetulkan persepsi. Saya pun sebenarnya tidak berapa ada ruang sangat sebenarnya untuk bercakap hal-hal begini. Saya rasa bersyukur lah sebab saya dapat express. Saya memang, tuan-tuan, saya memang graphic designer. Tapi saya memang totally graphic designer. Walaupun saya pergi ke macam mana jauh ke, saya tetap nak melukis juga. Saya tetap puas juga dengan membuat desain, rekaan. Saya tetap minat. Saya minat buat corporate image, logo pun saya minat. Saya banyak buat logo corporate lah sebenarnya. So benda tu tak boleh lepas. Memang tak boleh ditolak. Memang tak boleh saya nak tinggalkan sebab saya minat. Saya tidak dipaksa untuk benda itu. Kalau kan, tapi macam mana pun dia boleh masuk dalam bidang profesional, kita kena ke hadapan. So sekarang ni saya nak bercadangkan kepada student Politeknik agar kita perlu ingat grafik ni berkaitan dengan masyarakat. Dengan sesama manusia lah sebenarnya cerita kan. So kita
jangan kita rasa benda ni sebuah karya individu, karya seni untuk kita. Kalau kita nak buat benda yang kita minat, kita suka, kita buatlah. Kalau kata ada orang ada pengikut, adalah pengikut. Okeylah. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh ingat, nombor kita perlu serve masyarakat. Tapi kalau kita boleh buat kontrol masyarakat dengan karya kita pula, kan kita lagi best. Lagi best. Yes, betul. Semua orang dengan grafik kita tu, karya kita tu sampai orang boleh menyebut, tersebut, satu Malaysia boleh sebut gitu kan. Betul. Itu satu benda yang best lah kan. Betul. So kena hadapan. Saya mencadangkan kena ke hadapan. Jangan duduk kat belakang-belakang, jangan biarkan orang bukan grafik kontrol grafik. Biar kita kontrol bidang kita. Yes. Contohnya macam doktor lah. Doktor tanya patient lah, saya nak cucuk kat mana mana boleh. Betul. Saya nak inject kat mana. So sekarang ni orang kena realize yang kita ni sebenarnya adalah orang utama dalam komunikasi visual ni. Yes. Setuju Tuan Nazri. Betul Tuan Nazri. So come out dengan satu rasional, come out dengan satu idea dan bagi tahu rasional macam ni. So itu adalah mereka kajian sasaran tu penting. Yes. Dia tak boleh ikut perasaan saya kan, saya rasa kan wangi dia. Betul Tuan Nazri. Betul Tuan Nazri, betul. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Nazri dah bersama dengan kita dalam Sembang Industri untuk sesi yang pertama ni. Tuan Nazri, kita pioneer. Kita pioneer ni. Untuk sesi pertama, kita pioneer. Alhamdulillah. Betul. Subhanallah, terima kasih sekali lagi Tuan Nazri yang dah sudi sampai ke set kita. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti Tuan Nazri. InsyaAllah. Alright. So kepada anda yang mana yang sedang menonton daripada awal sampai habis ni, terima kasih banyak-banyak. Yang mana yang bertanyakan soalan tadi tu, alhamdulillah, terima kasih. Semoga perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat yang sangat-sangat ni, ataupun mungkin boleh menjadi satu panduan untuk bila kita start bekerja nanti ke depan nanti, especially untuk student-student, pelajar-pelajar politeknik dan juga college community. So subhanallah, ini adalah satu usaha yang sangat-sangat baik seperti mana Tuan Nazri maklumkan tadi. Saya setuju sangat. Ini adalah satu platform dan ini adalah satu permulaan untuk kita pergi melangkah lebih jauh dan kita mulakan dengan langkah yang pertama. So subhanallah, penganjuran yang sangat baik saya rasa dan ini adalah usaha, sekali lagi ini adalah usaha SELT, iaitu Center for E-Learning and Teaching di bawah Jabatan Politeknik dan College Community Kementerian Pengajian Tinggi. So kepada student-student yang mana yang nak tahu berkenaan dengan kursus-kursus yang ditawarkan, so anda boleh pergi ke polycc polycc.edu.my. So anda boleh tengok dekat situ, dan kepada anda yang mana yang nak tengok aktiviti-aktiviti e-learning anda boleh terus pergi ke CELT, celt.edu.my. So insyaAllah kita akan bersama lagi pada hari esok pada waktu yang sama 1 hingga 2 dan kita akan berbual santai lagi berkenaan dengan animasi 2D. Dan insyaAllah 12 Ogos esok, dan pesanan kepada anda dan juga pada diri saya sendiri, walau macam mana pun usaha pihak penganjur buat dan sebagainya, so pastikan okey. ada pesanan daripada admin. Kita santai. So apa tadi tu? Okey, pesanan walau macam mana pun kita menganjur, kita buat grand sekalipun, kalau katalah kita tak berbuat baik dengan mak ayah, kalau kita tak menjaga solat dan kita tak menunaikan zakat. So kepada anda yang mana yang bekerja nanti, jangan lupa untuk bayar zakat juga. Okey, supaya sustain. So terima kasih sekali lagi kepada Encik Nazri. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. So kita jumpa lagi, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.